Okey, pelajar, untuk hari ini kita akan sambung subtopik 2.2 iaitu organ utama pertukaran gas. Sebelum kita bincang lanjut, kena tahu dulu gas apa yang kita nak bincangkan, ya, pertukaran gas apa. So, pertukaran gas yang dimaksudkan kat sini adalah gas oksigen dan gas karbon dioksida. Dua-dua ni digunakan dalam proses fotosintesis. Okey, oksigen gas karbon dioksida meresap masuk ke dalam daun dan selepas fotosintesis oksigen dihasilkan dan perlu dikeluarkan daripada daun. Okey. So, pertukaran gas berlaku melalui satu bukaan yang kita panggil sebagai liang stoma. Okey, stoma merupakan liang stoma yang terdapat di permukaan epidermis bawah daun. Hanya ada di bahagian epidermis bawah daun saja. Di bahagian epidermis atas tiada. Okey, setiap satu liang stoma atau stoma ini dikawal oleh sepasang. Ada dua sel pengawal yang mengawalnya. Sel pengawal ni akan menentukan sama ada liang stoma itu terbuka atau tertutup. Okey, dengan cara sel pengawal ni akan menukarkan bentuknya dan perubahan yang berlaku terhadap bentuk sel pengawal akan menentukan sama ada liang itu terbuka atau tertutup. Okey, satu perkara yang paling penting pelajar kena ingat, di dalam sel pengawal ada mengandungi kloroplas. Maksudnya, dalam sel pengawal itu sendiri berlakunya proses fotosintesis seperti yang berlaku di sel-sel lain yang terlibat dengan fotosintesis. Okey, itu perkara pertama. Okey, so ini rupa stoma. Pelajar tak perlu sebut liang stoma, cukup pelajar cakap stoma sahaja. Okey, perkara yang paling penting untuk topik 2.2 ini ialah setiap pelajar mesti boleh menerangkan cara macam mana stoma itu terbuka atau tertutup. Okey, caranya dekat sini diterangkan. Pembukaan atau penutupan stoma adalah bergantung pada keadaan sel pengawal. Okey, sel pengawal ni boleh berada dalam dua keadaan. Pertama, kita kata dia boleh jadi segar. Ini kita dah belajar dulu dalam bab tingkatan 4 kan. Atau keadaan kedua yang kita kata flaccid. Okey, untuk recall tajuk tingkatan 4, pelajar kena ingat. Keadaan segar ialah keadaan sel yang dipenuhi air. Dan keadaan flaccid pula ialah keadaan sel yang berada dalam keadaan kekurangan air. Jadi, bila berlakunya perubahan kepada bentuk sel pengawal ini, dia akan mempengaruhi sama ada stoma itu terbuka atau tertutup. Okey. Dan penutupan atau pembukaan stoma ini adalah dipengaruhi oleh dua perkara. Pertama ialah dikawal oleh pengambilan satu ion yang kita panggil sebagai ion kalium. Okey, simbol dia K+ ni. Okey, oleh sel pengawal. Jadi sel pengawal ni boleh membawa masuk atau menyingkirkan ion kalium ke dalam selnya. Okey. Dan yang perkara kedua yang mempengaruhi kesegahan sel pengawal ialah berapa kepekatan sukrosa yang berada di dalam sel pengawal. Okey. Kita terangkan yang pertama dulu. Okey. Bila berlakunya pengumpulan atau penyingkiran ion kalium boleh dibawa masuk atau dibawa keluar daripada sel pengawal. Okey, bila ion kalium dibawa masuk, okey, dia akan meningkatkan keupayaan air. Nanti kita akan terangkan lagi detail dekat bahagian seterusnya. Okey, kalau ion kalium ini dibawa masuk, dia akan meningkatkan keupayaan, mengurangkan keupayaan air dalam sel pengawal. Okey. Air akan meresap keluar dan masuk ke dalam sel. Setiap pergerakan air mesti secara osmosis. Okey, pergerakan air ini akan menentukan sama ada sel-sel pengawal ini segar, banyak air dalamnya atau berada dalam keadaan flaccid. Okey, cara kedua ialah dengan mengubah kepekatan sukrosa yang ada dalam sel pengawal. Okey, cara untuk hasilkan sukrosa ada satu cara saja, iaitu dengan berlakunya fotosintesis.
Okey, kita kena faham fotosintesis hanya berlaku dengan keadaan kehadiran cahaya. Jadi, bila berlakunya fotosintesis ini pada waktu siang atau pada keadaan yang ada cahaya, okey, fotosintesis akan berlaku, dan bila berlakunya fotosintesis akan terhasil gula yang larut. Kita faham kan? Tujuan fotosintesis ialah untuk menghasilkan makanan sendiri. Makanan sendiri yang terhasil ialah gula. Okey, gula yang larut ini adalah dalam bentuk sukrosa. Okey. Jadi, kalau pada waktu malam tiada cahaya, maksudnya tiada fotosintesis. Okey, gula tak dapat dihasilkan dalam sel pengawal. Gula yang ada tu pula akan ditukarkan ke bentuk kanji untuk simpanan. Okey, jadi nanti lepas ni kita akan fahamkan macam mana kedua-dua faktor ini mempengaruhi pembukaan dan penutupan liang stoma. Okey. Okey, ini gambar stoma. Okey. First, pelajar kena kenal dulu. Okey. Gambar yang ini ialah sel pengawal. Stoma ialah liang. Stoma ialah bukaan kat tengah-tengah. Tu baru stoma. Tepi-tepi tu bukan stoma. Tepi-tepi ni adalah sel pengawal. Okey, stoma ini, liang ini sentiasa diapit oleh sepasang sel pengawal. Okey, kita akan fahamkan pembukaan dulu. Macam mana nak buka dulu. Nanti dah faham yang buka. Kalau cerita tentang tutup, pelajar terangkan opposite lah. Terangkan yang berlawanan. Okey, kita mulakan dengan kita cerita pasal ion dulu. Kalau nak bolehkan stoma terbuka, ion kalium mesti dibawa masuk, bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Okey, jadi daripada luar bawa ke dalam sel pengawal. Okey, bila ion kalium masuk saja ke dalam sel pengawal, kita kata keupayaan larutan di dalam sel pengawal meningkat. Keupayaan larutan ni maksudnya dia sekarang sel pengawal ini berada dalam keadaan hypertonik sebab ada banyak ion terlarut dalam dia. Okey. Kita pernah belajar dulu, bila ada keadaan hypertonik, air akan bergerak masuk dari hypo ke hypertonik kan. Jadi bila dia dalam keadaan hypertonik, air kat dalam tu dah hilang keupayaan dia. Maksudnya kurang air dalam sel pengawal. Okay, kita kata keupayaan air di dalam sel pengawal turun. Okey. Dan bila sama keupayaan air yang turun ni samalah maksud dengan istilah hypertonik. Maksudnya dalam sel pengawal tu kepekatan zat terlarut lebih tinggi berbanding air. Sebab tadi ada ion kalium dah masuk kan. Okey, bila berada dalam keadaan keupayaan air yang rendah ini, air dari luar, okey, dari luar ini merujuk daripada sel yang berada bersebelahan dengan sel pengawal. So, sel yang berada bersebelahan ialah sel-sel epidermis. Okey. Air dari sel-sel epidermis ni akan dibawa masuk ke dalam sel. Bila air masuk mesti secara osmosis. Okey. Sel pengawal menjadi segah, dipenuhi air, dan bila dia segah, dia akan melengkung, bentuknya akan melengkung keluar. Okey, perubahan bentuk sel pengawal ini akan menyebabkan stoma terbuka. Okey. Faktor lain yang mengubah bentuk sel pengawal ialah kepekatan sukrosa yang cikgu dah terangkan tadi tu. Sukrosa ini terhasil dari fotosintesis. Okey, bila ada cahaya, berlaku fotosintesis. Okey, bila ada fotosintesis, sukrosa akan meningkat kepekatannya di dalam sel pengawal. Okey. Bila ada banyak zat terlarut iaitu sukrosa ini dalam sel pengawal, apa-apa saja pertambahan zat terlarut akan menyebabkan keupayaan air turun. Sama cerita yang ion kalium tadi. Okey, bila keupayaan air dalam sel pengawal turun ataupun sel-sel pengawal sekarang berada dalam keadaan hypertonik. Okey, sama juga situasi yang tadi, air dari luar ni merujukkan dari
air dari sel-sel epidermis yang duduk di sebelahnya akan masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Okey, sekali lagi benda yang sama berlaku. Bila air masuk, sel jadi segar. Bila sel segar, sel akan melengkung keluar. Okey, bila sel melengkung keluar, stoma akan terbuka. Alright. Jadi, bila pelajar nak cerita tentang penutupan stoma, pelajar cuma tulis opposite kepada penerangan di atas tadi. Kalau tadi kita kata masa nak buka, ion kalium meresap masuk. Kalau cerita untuk tutup, ion kalium bergerak keluar. Okey. Kita terbalikkan ayat tadi. Kalau tadi keupayaan larutan meningkat, sekarang menurun. Keupayaan air tadi menurun, sekarang meningkat. Okey. Kalau tadi air meresap masuk, sekarang bila nak tutup stoma, air akan meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis yang bersebelahan dengannya. Okey, air hilang daripada sel pengawal. Jadi sekarang kita kata sel pengawal berada dalam keadaan flasid. Flasid ni maksudnya dia tak segah lagi. Okey, sel pengawal yang flasid akan menyebabkan stoma tertutup. Okey. Sama juga cerita dengan kepekatan sukrosa. Kita bagi ayat opposite daripada penerangan pembukaan tadi. Kalau tadi ada cahaya, sekarang tanpa cahaya. Fotosintesis tak berlaku. Bila tak berlaku, tiada sukrosa terhasil. Jadi kepekatan sukrosa rendah. Bila kepekatan sukrosa rendah, keupayaan air tinggi. Okey? Atau kita kata sel pengawal sekarang berada dalam keadaan hypotonik. Okey, bila berada dalam keadaan hypotonik dan di sebelahnya sel epidermisnya berada dalam keadaan hypertonik, air yang duduk dalam sel pengawal akan meresap keluar dari sel pengawal pergi ke sel-sel epidermis yang ada di sebelahnya secara osmosis. Okey, sama juga bila air dah keluar, sel akan jadi flasid. Bila sel jadi flasid, dia akan melengkung ke dalam. Okey. Dan dia bukan melengkung ke dalam, dia akan berubah bentuk, tidak lagi melengkung keluar dan akhirnya stoma akan tertutup. Okey. So, keyword dalam subtopik 2.2 ini ialah pelajar mesti boleh menerangkan kepada cikgu mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Okey. Ini kita akan buat nantilah bila sekolah dibuka secara bersemuka. Okey. Untuk muka surat 2 berapa ni? Sekejap. Muka surat 35 ni. Okey. Dia ada terangkan macam ni. Okey. Air dari tumbuhan akan hilang ke bentuk uap air melalui liang stoma. Okey. Dia akan hilang melalui satu proses yang kita panggil transpirasi. Okey, air yang hilang dari pokok adalah melalui penyejatan. Penyejatan pada pokok kita panggil sebagai transpirasi. Okey, so bila bukaan tadi besar, kalau stoma besar, ada banyak ruang untuk air keluar. So, air akan hilang dengan banyak dari tumbuhan. Okey. Kalau ini berterusan, pokok akan menjadi layu. Okey. Jadi, kalau mekanisme pembetulannya, kalau pada hari panas, stoma tidak akan terbuka dengan besar sebab kita nak kurangkan kehilangan air semasa hari panas. Okey. Pembukaan dan penutupan stoma bergantung pada tekanan segah seperti yang cikgu terangkan sebelum ini. Okey, dia kata macam mana pada tumbuhan yang segar. Okey, dia cukup air, sel pengawal akan jadi segar. Okey, perbezaan ketebalan dinding sel pengawal yang dalam dinding dalamnya dia lebih tebal, dinding luarnya lebih nipis. Jadi sifat dinding luar yang nipis itu akan menyebabkan bila ada banyak air masuk ke dalam sel pengawal akan melengkung, menjadi melengkung keluar. Bila perkara ini berlaku, pelajar rujuk raja, bila dia melengkung keluar, stoma automatik akan terbuka. Okey,
bagi pokok yang kekurangan air, okey, contohnya masa hari panas, musim kemarau, pada waktu tengah hari, okey, keadaan kekurangan air akan menjadikan sel pengawal bertukar menjadi flasid. Okey. So, bila dia dah flasid, sel pengawal sekarang dah hilang kesegahan dan tiada perubahan bentuk sel pengawal berlaku. Maksudnya sel pengawal tidak melengkung keluar. Jadi stoma akan kekal tertutup. Okey, ni satu mekanisme pembetulan lah nak mengelakkan kehilangan terus menerus air daripada pokok. Kalau tak, sekejap je pokok kita akan mati apabila pada berlakunya hari panas. Okey. Itu sahaja penerangan cikgu tentang praktis formatif 2.2. Okey, selepas ini pelajar boleh cuba buat praktis formatif 2.2 dalam buku latihan pelajar dan cikgu akan bincangkan jawapan bersama pelajar kemudian. Okey, itu sahaja. Terima kasih.